A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow, Patch Adam Story ya. Yang pertama menyapa Tok Abah diikuti oleh Cikgu Mokhtar Nordin. Tahniah. Top 2. Medihah nombor 3, Rifah Marjan nombor 4, Jebon nombor 5 ya. Lepas tu siapa? Lepas Jebon tak apa nampak Wong Jowo, not bad lah Jowo. Wong Jowo, Puan Zainon, Abdul Rahman, Cik Arman ya. Lepas tu Amaris Gita Smith, Sabri Das, Alam Ahmad ya, Zaris, Misa, Khatijah Harun ya. Siapa lagi tadi tu? Khatijah Harun. Oh, Cikgu Zam ya. Cikgu Zam dah masuk. Terima kasih Cikgu. Asmarina Kak Cik. Misa, Aisyah Nasir. Like dan share guys. Like dan share. Yang belum sebut sedekah subuh sekarang. Dan niat ya. Pahalanya untuk semua yang kita sayang. Lepas tu JS Kopi Gawah. Tu dia. Kopi Gawah. Gawah ya. Muhammad Nasir. Suhaimin. Lepas tu Suwarti Watu ya, Cintaku Mamirus, Takeshi Kanishiro, Syamimi Kamsul, Fatimah Ngah. Orang Terengganu kot ni ya. Lepas tu Intan, Cikgu siapa tadi? Wan Zakiah, mana cikgu tadi? Allah mak, cikgu terlepas ya. Misa, Tina Sri Hartina, Datuk Asli ya. Oh, ada Datuk Asli Ismail pun masuk juga ya. Ya, Umi Kalsum, Miza Ayat, Na Anis, Nurul Izzati, Diamond Forever, Diamond, mana tu Diamond tadi? Salasya, Cik Akmal Musa, Fauzia Ismail, Jamalin Nawawi, Hajah Jami'ah Sayan, Shima Kristina, ya, Rosnida Mat Desa, Muhammad Nayan. Like dan share guys. 168 dalam kelas 51 baru share. Share pada 10, 11, 12 ya. Lita Walita, Saidil Lamin, Umi Kalsum, Suryati, Asmarina Kak Cik, Siti Hajar Ahmad. Engkau Tok nak test mata. Rifah Marjan, Qahar Malakaku, Malakalu, Na Anis, Insinyur Haji Rocky Mavia ya. Syamhanin, Syamsuddin, Cik Akmal Musa dah sebut. Hisham Khalik, dia tulis Jawi. Zati Ribayah, Didi Zari, Sabaria Daud, Has Abu, Diamond Aksilia, Echah Syukri, Nuriyah ya, Cik Arman dah sebut. Keflizul, orang JB, maksudnya Maklan Coklat Zai. Jamilah Harun, Aminullah. Like dan share guys, cepat. Kita nak sampaikan 200 sebelum kita start. Ni Azian dah share. Siapa ni? Keflizul dah share. Terima kasih. Sandra Ellen dah masuk. Abdul Rahim, Salwani Aldama, waalaikumsalam ya. Zohairi Misnan, OKU ya. Lepas tu Maimunah, Jamilah Harun, Nur Amalina, Zaim Hadi Miskan dah masuk. Siti Jan, Didi Zari, Asmarina dah masuk. Cik Nun dah sebut tadi. Khatijah Harun, Nurmala Yasin, Willy Jonga ya. Amida, Habibah Bah ya. Siapa dapat? Zaila Muhammad Shah, Mazli Ozil, Lina Abdullah. Like dan share 10 grade kan ya. Sandra Ellen, Nurul Baizura, Intan Aziz ya. Normah binti Atan Normah ya. Normah binti Atan, Cik Zah, Zuraida Muhammad ya. Ruby Cherry. Lepas tu Robanix ya. Robani XXI ya. Mun semua sudah Bunga Cemi. Jangan jumpa ni. Janatul Nisa, Ruby Cherry dah share. Terima kasih. Nur Baker Nur ya. Lepas tu Suryati dah sharing katanya. Zakhir Karim, makan coklat Zahir. Rashidah ya. Latifah Ghaffar, Saidah Ida, Nur Ain Majidah, Muhammad Akil Al-Bakri. Cepat. Baru 145 share. Taubat tak boleh start kalau tak sampai 200. Siti Marima Singapura dah masuk. Terima kasih. Syamsidar Ruslan, Nurain Majid, Hamita Asrita juga dari Singapura dah masuk ya. Masyitah Musa, Nurjana Fitriana, Zai Kamal, Fauzia Ismail. Kan cepat. Cuk, Asmarina Kak Cik kata nak kerja nombor 1 tak dapat. Ada yang lebih pantas. Betul. Dia tak tidur malam. Dia tunggu Ketua Abbas start dia. Aida. Hasna Syahari, terima kasih. Diamond Exilia dah sebut tadi.
Acik Lala, Sharifah Azizat 182 share. Sikit lagi. Rohaya Mali. Lepas tu Kai Adik. Ni jarang jumpa ni. Hariza Ziza Zaya Haris ya. Wow ya. Yati Setia, Azmi, Yang Bri ya, Azahani, Safia Osman, Kamisa Rasman ya, Zainab Osman 195 share. Wow, sikit lagi. Tokman DJMS. Wow, sikit lagi. Zainab Mahadi ya, Mun Maisma, Nurjana Fitriani, Nurain Majid dah sebut, Jamila Harun dah sebut, Nurizan Sulaiman dah sebut. Siapa? Zubaidah Ghani, Nora Hamzah 197. Wow. Ziza Wani Fauzi, Sharifah Zulaikha, Aziana Fadir, Nurjana Fitriani dah sebut, Hajah Saripah Sondono. Itu dia. Farida Ibrahim dah 200. Terima kasih, syukur. So Amika Nurjisyong, Hanina Anin, Ramina, Mulyati, Dunia Dayan, Darian, Nurain Majid dan Rukia Yusof. Baik, Tuan Ustaz ya. Tuan dan tertisi dalam kelas 225 dah share. Tahniah. Syukur, Alhamdulillah. Lebih kurang 5 minit untuk dapatkan 200 orang penyertaan. So, Tuan Abang nak sebut nak bincang tentang menangani pasangan yang dah benci, mungkin nak minta bercerai. Hari ni hari yang ke-6, bahagian yang ke-6. Sambil-sambil mata Tok Abah tengok kepada US Open Final ya, antara Casper Ruud. Tok Abah support dia walaupun dia underdog nombor 5 dengan Alcaraz ya. Alcaraz ni memang orang muda 19 tahun dan dia nombor 3 di dunia. Siapa-siapa yang menang dalam US Open ni akan jadi pemain nombor 1 dunia. Ikut ranking lah ya. Sebab Djokovic tak main, Nadal dah kalah ya. So Medvedev dah kalah. Ini semua orang-orang yang top-top ya. So akhirnya Ruud atau Alcaraz akan dapat jadi nombor 1. Mereka memang layak. Tok Abah memang dulu minat, dulu dan sekarang minat tenis. Dulu main tenis, main kau main double ya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun juga main tenis. Sekarang kalau pegang raket, pandailah pegang raket, pandailah main, belum tentu. Okey. So semalam Tok Abah berhenti pada nombor 19. Ya, sebab nombor 19 konflik rumah tangga sampai benci-benci itu lebihkan kawan daripada pasangan. Lebihkan kawan daripada pasangan. Ini ramai yang setuju ya. Ramai yang merespon. Tok Abah baca ya. Respon you all. You all punya feedback. Tok Abah kata betul. Memang betul. So inilah kita kena berhati-hati. Cuma kita kena juga betulkan kita punya paradigma. Sebab ramai ya, kadang-kadang suami atau isteri mempamerkan kasih sayang tu, utamanya suami lah, dalam bentuk yang tidak seperti diharapkan oleh pasangan. Suami ni sayang, tapi dia tak tunjuk seperti pengharapan seorang isteri. Seorang isteri Tok Abah tak risau. Seorang isteri biasanya mempamerkan dia punya kasih sayang dan dia punya apresiasi dengan cara yang semua orang faham. Laki-laki ke faham, perempuan lagilah faham. Tapi ramai lelaki, ni golongan yang makhluk dua alam ni kadang ni ya, dia kadang mempamerkan kasih sayang tidak seperti yang diharapkan oleh pasangan. Jadi kadang-kadang dia tunjukkan kasih sayang tapi dalam bentuk yang lain. Dia potong rumput, dia cuci bumbung rumah, tanda sayang. Adakah orang perempuan boleh appreciate? Tak. Apa kena-mena cuci bumbung rumah dengan kasih sayang? Itulah dia. Itulah dia. Potong rumput sebab rumah dah semak. Mana? Sebab dia sayanglah dia potong rumput. Sebenarnya ni yang Tok Abah buat kajian 40 tahun punya pemerhatian di lapangan ya. So Tok Abah banyak tanya orang lelaki, macam mana you pamerkan sayang? Saya ialah kemakan rumah, susun-susun basikal anak-anak ya, supaya susun-susun kasut supaya isteri saya tak terlanggar ya. Saya betulkan, saya terbalikkan kasut dia supaya senang disarung. Nampak? Benda-benda yang orang tak nampak pun, tapi itulah ya. Terus sebab itu Tok Abah nak minta you all, termasuk Tok Abah, kita betulkan paradigma. Ya, ramai ya orang yang especially yang sudah lama berumah tangga, dia mempamerkan kasih sayang dalam bentuk yang tidak difahami oleh pasangannya. Justru what? Kita kena tukar paradigma. Tukar paradigma bahawa kita kena gunakan gerak batin banyak. Ya. So itu semalam. So hari ni nombor 21, nombor 20. Sebelum tu siapa yang menaja program kita? Program kita hari ni tajuk oleh webinar pada 29/9. Iaitu komunikasi berkesan di tempat kerja, menjadi pekerja yang bos sayang, kawan sekerja sayang dan pelanggan sayang. Jadi Tok Abah sangat
excited, seronok ya. Tok Abah dah perkemaskan lagi nota, dah cantik dah. Tapi Tok Abah betulkan lagi nota, tambah lagi ya. Ada sekitar 150 petua dan tip komunikasi berkesan, termasuklah apa contohnya anjakan paradigma tentang komunikasi, kerjaya dan kehidupan. Tu nombor 1 ya. Lepas tu Mutiara kata tentang komunikasi yang Tok Abah dah cari lagi surf internet tiap-tiap malam cari ya. Ada tak kata-kata mutiara tentang komunikasi yang Tok Abah belum jumpa? So ada kawan Tok Abah namanya Dr. Narima, umur 70. Tak payah sebut nama, rahsia dia kata. Tapi yalah, semua orang dah tahu, satu dunia dah tahu. Dia kata, boleh tak saya umur 70 masuk program komunikasi? Beliau seorang profesor dalam bidang komunikasi, pensyarah komunikasi. Saya kata boleh. Sebab ya, kita semua masih dalam proses pembaikan diri, no matter how old we are, what bidang kita. Ya, semua orang boleh belajar. Tok Abah yang memang bidang komunikasi dan psikologi terus belajar dan belajar. Siapa guru Tok Abah? Orang muda-muda, umur 25, 30 yang baru belajar, yang baru graduate, yang banyak ilmu baru, yang banyak pendedahan baru, I learn from them. Nothing tulus ya. So Mutiara kata tentang komunikasi, lepas tu Tok Abah kumpulkan dalam ribu-ribu kesilapan dalam komunikasi, Tok Abah gabungkan dalam 21 kumpulan besar, 21 common mistakes in communication. 21 ya, kesilapan lazim dalam komunikasi di tempat kerja. Lepas tu 13 style komunikasi. Ini pun jarang orang bincang. Ada beberapa buku saja dalam dunia yang bincang tentang style komunikasi. Ada yang dynamic, ada yang introvert, ada yang tak kisah, ada yang very empathic ya. Dia mendengar pun dengan 5 deria. Dia mendengar dengan telinga, dengan mata, dengan minda, dengan emosi, dengan deria bau, dengan gerak batin. Kau mendengar dengan gerak batin. Sampai dia kata apa? Komunikasi yang paling berkesan bila dapat memahami apa yang tidak terucap. Wow. Itu kata Peter Drucker. Dan Tok Abah setuju. Acap kali kita tak payah ucap, tapi kita dapat berkomunikasi. Ini tahap tinggi lah ya. Macam kebat ya. Kemahiran berfikir tahap tinggi ya, tapi ini komunikasi kebat, komunikasi tahap tinggi. Ya. So kemahiran berkomunikasi tahap tinggi kebat juga. 13 style komunikasi, transformasi 330. Yang Tok Abah excited nak share pada 29 September ialah 11 undang-undang minda yang mengawal kita punya komunikasi. Rupanya ada undang-undang minda yang kalau kita tak faham, kita sangka kita dah berkomunikasi. Dan salah satu kesilapan lazim komunikasi ialah kita assume kita sudah, I've communicated to you, I've told you already. Aku dah terangkan. Inilah kesilapan yang pertama. Yang paling utama ialah kita sangka kita telah berkomunikasi ya, dengan sewajarnya. Kita telah menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Sebenarnya silap. Acap kali tak sampai pun. Do you know that sometimes we got to over-communicate to communicate? Kadang-kadang kita kena cakap sampai yang Tok Abah sebut tu kan, 150 kali baru dapat faham. Bukan faham lah, penghayatan. Dia faham kali pertama. Tapi dapat penghayatan, turun ke kolbunya 150 kali. So we got to over-communicate to communicate, kata seorang guru Tok Abah. Mula-mula Tok Abah faham tapi tak jelas. Apa pula over-communicate? Cakap sekali dua sudahlah. Oh, no. Kadang-kadang kena 200 kali sebut benda yang sama. Baru ada penghayatan. Barulah tersentuh kolbu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Doa kedua yang Nabi paling banyak baca selepas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ialah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, tetapkan hatiku, kalbuku di atas agamamu. So Tok Abah pun dah tutup bangka ni, cubalah baca doa yang sama tiap-tiap hari. Sebab Nabi paling suka baca doa itu untuk menetapkan kita punya hati, pendirian, agar kita dapat gerak batin. Sebab hati dah tetap, gerak batin kita kuat. Dapat memahami apa yang tak terucap. Tapi pagi tadi Tok Abah dalam gelap berjalan. Bangun pagi sebab nak tulis prakata buku sahabat. Dan yalah sikit-sikit lah yang patutnya. Sebab Tok Abah janji hari ni. So nak ambil buku, terlanggar kursi kecil. Kau terjerumus, jatuh dahi dulu. Bukanlah pada muka, tapi Tok Abah memberingat-ingat balik, aku juga yang tak kursi ni kat tepi supaya jangan isteri terlanggar. Tapi isteri tak langgar, suami dia yang langgar, suami isteri saya.
suami isteri saya. Kau tak tahu siapa ya. So terangkan pukul 4 suku pagi terjatuh. Tu kalau you rasa Tok Abah cakap lain macam, mungkin ada kesan jatuh lah. Ya. Tapi mudah-mudahan okey lah ya. Cuma leher rasa sakit sikit tapi insya-Allah okey. Sebab nasib baik jatuh atas kapet. Ya, kalau tidak tak tahulah ya. Okey. Memang semua nasib baik. Alright. So ya, dan Tok Abah akan share tentang apa nama 33 tips. 33 tips petua dan komunikasi yang berkesan insya-Allah. Selepas memahami undang-undang minda. Gitu ya. So come to our webinar. Ini sengaja Tok Abah bubuh tajuk komunikasi berkesan di tempat kerja agar bos-bos sponsor staff minta sponsorship dari bos. Ya, kalau majikan tak boleh sponsor, bos lah. Ya, ala satu kepala cuma RM69 satu packs. Dan kalau orang ni orang yang berwibawa, dia boleh share. Ya, nanti selepas attend my webinar, dia share pula eco seminar kepada sahabat-sahabat di tempat kerja. Berapa banyak saving. So, Tok Abah tak kisah. Sampaikan ilmu. Alright? Okay. Ingat janji temu kita dan ramai yang mendaftar. Ya, janji temu kita pada 29/9. Topik yang memang dekat dengan hati Tok Abah. Sebab Tok Abah mula-mula mengajar komunikasi. Ya, pada tahun 77 dah mengajar komunikasi, pidato umum dan sebagainya, interpersonal. Itu bidang Tok Abah. Ya, selepas ini sejak menjadi pensyarah tahun 77. 75 dah jadi penolong pensyarah, tutor. Belajar. Tahun 77 jadi pensyarah. Sampailah sekarang masih bercakap tentang komunikasi dan juga psikologi organisasi termasuk rumah tangga. Alright. So, nombor 20. Masalah kita ialah tak jaga penampilan. Itu punca konflik rumah tangga. Tak jaga penampilan. Alah, dah kahwin lama. Nak apa lagi? Anak dah 5 nak sibuk. Jangan. Ya, sebab apakah ciri suami atau isteri yang qurratu ayun, menyejukkan mata kata Nabi? Dia cantik untuk pasangannya. Bab kata Ibn Abbas, aku berhias untuk isteriku. Ibn Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi. Ya, aku suka berhias untuk isteriku seperti mana aku suka isteriku berhias untukku. Macam ya, ada disebut alah umur 70 tak payahlah berhias-hias. Tok Abah tak wangi kalau tak nak dekat duduk tomak. Bangun pagi selepas pakai baju terus letak perfume. Sebab nak sembahyang kan, letak perfume. Tok Abah sangat bahagia bila cucu peluk kita kata, Tok Abah, you smell good. Baik cucu yang nama Asya, yang nama Derin, dia akan perasan. Tok Abah, you smell good. Yang lain cucu kecil-kecil tak komen lah. So, kita kena jaga penampilan. Dan salah satu kaedah untuk membesarkan aura diri supaya orang sayang, orang respect, ialah dengan bersih, smart, kemas, wangi. Bersih, smart, kemas, wangi. Dan pakai warna kegemaran. Salah satu warna kegemaran Tok Abah ialah warna brown. Warna brown ni tanda matang, tanda sehat. Beras coklat, air coklat, herba coklat, gula coklat, gula padang, brown sugar. Ini semua tanda-tanda sehat. Nampak tak? Allah punya hebat. Warna pun ada kesan pada kesihatan, pada aura, pada peribadi. Dan warna coklat sebenarnya mudah untuk tidur. Jadi kalau banyak warna coklat di tempat bilik tidur, mudah untuk nyenyak. Dengan izin Allah, asbab warna coklat. Dan warna coklat tanda kematangan. Orang dah umur 70 tahun, kalau warna coklat, ya. Tapi kalau awak umur 19 tahun, janganlah sibuk. Bolehlah nak suka warna coklat. Nothing's wrong with that. Tapi itu warna matang. Nanti orang kata warna orang tua. Sebab kita nak belikan baju untuk nenek, untuk mak-mak kita, warna coklat-coklat sikit. Okey, So, jaga penampilan diri, pakai warna kegemaran dan tolonglah Tok Abah pesan ribu-ribu kali. Bacalah doa ketika tengok cermin. Jadi untuk menjaga penampilan diri, bacalah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah, wahai Tuhan, sebenarnya kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Maka comel muka makin comel, akhlak makin baik, maka orang pun sayang, aura makin besar. Tuhan sayang, manusia sayang, haiwan pun sayang, pokok pun sayang. Apa maksud pokok pun sayang? Tabayun. Artinya kan bila Tuhan sayang kat kita, Tuhan jadikan semua makhluk, binatang, serangga, pokok, ya, ikan keli sayang kat kita. Apa sebut ikan keli pula? Sebab ramai ahli keluarga Tok Abah suka
apa ni, apa ni pecel lele. Kalau makan kat apa nama kat kedai tu, orang ni kat pecel lele ya. Tok Abah masa kecil-kecil sebelum umur 15 tahun memang sangat suka ikan keli lah. Sebab Tok Abah memang memancing ikan keli hampir tiap-tiap hari. Ya, untuk keluarga. Masa tu ikan dekat kampung. Lepas tu selepas Tok Abah tingkatan 3 je dah tak boleh makan. Tengok ikan keli pun dah tak boleh lah. Maksudnya dah rupanya bukan Tok Abah seorang. Hampir semua adik-adik Tok Abah tak boleh makan ikan keli dah. Sebab tiap-tiap hari Tok Abah bawa ikan keli ke rumah untuk dimasak oleh Allah yarhamha ibu. Yeah? Okay. So, guys, jaga penampilan. Yang bersihkan. Tok Abah pesanlah pada semua. Ya, gosok gigi selalu, wangikan badan. Jangan duduk sebelah pasangan dengan keadaan masyam. Ya, lepas bersukan terus duduk sebelah isteri, tak pergi tak. Lepas bersukan terus mandi, bapelkan badan, jangan dekat-dekat. Barulah betul. Come on guys, come on. Ya, salah satu punca konflik rumah tangga, benci membenci, tak jaga penampilan, busuk, masyam. Ya. Adakah angkat tangan, bukan saja lalat yang lalu pitam, pasangan pun pitam. Angkat tangan, cil, tengok TV angkat tangan gitu. Kawan sebelah pitam, lalat lalu pun pitam, nyamuk terus jauhkan diri, tak payah pasang ubat nyamuk sebab dia angkat tangan gitu. Kau tak faham sudahlah. Ya, orang bagi contoh, bukan ni bukan buat lawak. Ni contoh. Adakah tengok TV begitu, lalat lalu pun pitam sebab masyam. Ya, masyam. Okey, faham ya? Mudah-mudahan lah ya. So, jangan marah Tok Abah bagi contoh yang kadang-kadang tak berapa seronok lah ya. So, Mardiana, Latifah Ghaffar, terima kasih. Nurjana Fitriani, okey, Liza Omar, Patch Adam dah Zainab Hasan ada, Allahumma. Ziman Besut dah masuk. Zulkifli Galm, ni tak pernah jumpa ni Zulkifli Galm. Terima kasih Nur, ya, Zahra Azizi, Najir Rahman, ya. Siti Afsakula selalulah masuk ya. Siapa lagi yang tak apa selalu tak perasan ya. Ummu Hanan, Dayang Suhana, Roslina Salimin ya. Okey. Wah, dia dah cuba, dia kata dia dah cuba kondisi plus ya. Ni tak apa pun dah lama tak sebut tentang kondisi plus sebab stok bukanlah terhad tapi memang laju sangat ya. Kondisi plus ni Tok Abah memang makan yang dia kata dengan insya-Allah membantu kurangkan sakit kaki saya baru first botol dan nampak perubahan, syukur alhamdulillah. So ni memang ni Allah punya kuasa ya. Tok Abah memang yakinlah sebab Tok Abah yang amalkan. Terus main Tok Abah suka nak share ya. Nurul Hazmiza Maspah ya. Lepas siapa ya? Mona tadi, mana Mona? Salama Zainab ya, Nita, Wargoba Black. Ni tak pernah jumpa ni, Wargoba Black ya. Mungkin ada tapi Tok Abah tak perasan. Firzana Aqilah dan yang lainnya. OT Aris ada, Raminah Muhammad Yasin. Baik. So, patah balik semua apa yang Tok Abah iklankan tu ada kat komen pin kat atas ya. Baik program pada 29 bulan 9, komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang bos, kawan sekerja dan pelanggan sayang. Pun ada kat atas tu, please join us. You akan untung seronok, dapat 150 tip di samping doa-doa. Berbaloi. You will become a new person lah insya-Allah ya. Tok Abah excited sangat. Ya, Tok Abah excited sangat insya-Allah. Alright. Okay. So nombor 21. Nombor 21 ialah masalah tekanan mental. Inilah dia. Masalah tekanan mental hujung-hujung ni, bukan hujung-hujung ni, daripada dulu pun dah memang banyak, tapi sejak pandemik, lepas tu endemik dan ialah ekonomi yang sebab pandemik dan endemik, ekonomi satu dunia pun tergugat. Bila ekonomi tergugat, salah satu punca konflik rumah tangga ialah masalah ekonomi. Tak boleh cakap tentang masalah nafkahnya yang tak beri sebab ekonomi tergugat. Ya, ramai yang diberhentikan kerja, ramai yang kena potong gaji, ramai yang bekerja sendiri tak dapat pendapatan yang sewajarnya. Ada yang sahabat-sahabat kena tutup kedai, tutup kilang, tutup perusahaan ya akibat ekonomi semasa ya. Ada separuh makin maju, ramai juga sengsara walaupun banyak bantuan daripada semua pihak. Agensi kerajaan dan swasta membantu, kerajaan memang membantu ya, tapi ramai yang tersungkur juga ya. Ramai yang tersungkur. Tetapi ingat, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dan pada kawan-kawan yang menghadapi cabaran,
Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dengan syarat kita hisap diri, insaf diri, betulkan diri, ya, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, tingkatkan hubungan dengan Allah, maka Allah akan gantikan what has been lost, what has been taken away with something better. Itu janji Allah melalui hadis sahih. Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dan kita pun bila kita diuji dengan berbagai ujian, ya, sampai ada tekanan mental, ya, maka bacalah doa. Ni kalau Google, doa ketika ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan masa baca untuk orang meninggal dunia je. Bila kita ada masalah, tertekan, terlanggar kerusi, sakit, cawan pecah, tumpah air, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tengah sapu-sapu dinding, gambar jatuh pecah, inna lillahi. Orang dapur tak apa. Siapa mati? Tak ada mati. Cicak pun tak mati. Tetapi tanda kita redha, ya, dari Allah dia datang, daripada kepada Allah dia akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi pesan, dan bacalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku redha dengan musibah ini, beri aku pahala, dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Jadi itu sebabnya ulama mengesahkan, menyarankan Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Ya, so itu dia. Ya, itu suara Tok Mat tengok tenis. Ya, bukannya tegur Tok Abah, tak ada Tok Abah okey. Tok Abah okey. Ya, okey. Baik. So, masalah tekanan mental, dan Tok Abah pun masuk bulan irimnya. Irimnya ni Tok Abah pun tengah buat testimonial, ya. Testimonial dalam Tok Abah punya persatuan tu, ya. Irimnya tu Tok Abah sebagai penasihat, dan Tok Abah baru nak beri testimonial yang Tok Abah due bagi testimonial itu pada hari ini. Dengan gambar terbarunya Tok Abah sebagai penasihat irimnya. Ya, persatuan yang membantu mereka yang ada tekanan mental. Ya, di situ ada 30 orang kaunselor yang berdaftar yang membantu. Ada app-nya, ada untuk kata tu membantu rakyat Malaysia lah. Alhamdulillah, ya. So pendek kata guys, kalau anda ada masalah mental, ada masalah tekanan, ada stres, ramai pihak yang boleh bantu. Jangan pendam sendirian sampai melakukan benda yang bukan-bukan, ya. Okey, tolong, ya. Masalah tekanan mental dan sebagainya. Okey, itu nombor 21. Ingat, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 29 hari bulan 9, komunikasi berkesan di tempat kerja, menjadi pekerja yang bos, pelanggan, kawan sekerja dan pelanggan sayang. So come to our webinar. Tinggal 17 hari lagi. Janganlah last minute, ya. Macam program yang lepas tentang kata tu menjadi pelajar cemerlang. Malam, ya, pukul 12, pukul 1 pagi pun ada orang daftar. Sebab baru perasan, mak bapak baru perasan last minute, ya. Kita terima. Tetapi itulah dia. Janganlah last minute. Sebab orang yang cemerlang sentiasa awal atau mendahului. Itu prinsip hidup. Orang yang cemerlang sentiasa awal. Baik kita sembahyang berjemaah, soft pertama yang paling banyak pahala soft. Gitu, ya. So mudah-mudahan. Okey. Alright. Dan of course lah semalam Tok Abah berada di Quill City Mall. Ya, Quill City Mall dengan Didi and Friends. Tok Abah semalam dengan Didi and Friends. Tok Abah menjadi juri kepada anak-anak berbelah pantun. Ada 10 orang peserta. Tok Abah excited dengan 2 orang sahabat lain jadi juri. Wakil daripada syarikat Didi and Friends lah. Tok Abah pun lupa nama kawan-kawan tu, ya. Mereka yang menjadi bersama Tok Abah jadi juri, budak-budak berpantun. Seronok dan semua dapat hadiah. The top 3 hadiah istimewa lah. Lepas tu Tok Abah pukul 4 petang semalam memberikan motivasi kepada ibu bapa bagaimana menjadi anak-anak yang soleh dan tolong dan sebagainya, ya. So alhamdulillah. So ini sebenarnya ramai orang bertanya apa, dan ramai bila Tok Abah terangkan tanya berkerumun dia, ya, kat booth kami, kat booth Syafaz, ya, dan ramai yang beli semalam sebab ada offer beli satu percuma satu. So ini ada vitamin C untuk otak tenang, untuk immunity, ya. Lepas tu ada kolesterol, susu awal lembu, ya, yang sangat bagus untuk kesihatan, ya. Lepas tu ada buah tamar untuk tenaga, ada susu susu, of course ada DHA untuk perkembangan seimbang otak, dan ada lotus, biji teratai.
biji teratai ya. Ada Didi and Friends and Tok Abah. So Tok Abah semalam, Tok Abah tak menari dengan Didi and Friends semalam. Mereka ada show on stage. Oh, ramai sangat kat Queen City Mall semalam. Queen City Mall. Tok Abah bersama mereka, dan lepas Tok Abah terangkan khasiatnya, ya Allah beratus datang ke kita punya booth. Alhamdulillah. Ramai yang dapat lah. Beli satu dapat satu. So this is good. Dan ramai orang yang telah dapat manfaatnya, sebab anak-anak akan tenang, fokus, senang belajar, seronok belajar. Bila lama belajar dan continuous, jadi pandai lah. Bukannya makan terus jadi pandai, tak. Tapi sebab mereka seronok, concentrate, fokus. Dan mak bapak pula sahabat pesan semalam, berubah. Haramkan perkataan negatif, doakan kepala anak dengan Fatihah, ayat kursi alam nasyrah. Dan anak-anak suruh duduk kat kursi menghadap kiblat. Contoh ya. So bila mak bapak dan adik-beradik berubah, maka anak-anak pula diberikan suplemen ataupun makanan tambahan perasa coklat yang sangat lazat. Dah bagi, tolong jauhkan dari kanak-kanak, sebab mereka akan habiskan satu botol. Sedap sangat. Ada masalah keracunan? Tak. Overdose? Tak. InsyaAllah. Sebab dia organik. Organik. Tidak ada masalah. Tapi rugi je. Ya, dah membazir itu aja. Ya. InsyaAllah. Memang sedap. Baik. So, tip nombor 22. Masalah nombor 22 ya. So, masalah tekanan mental, ingat. Jangan dibiarkan ada orang yang boleh bantu. Tapi jangan lupalah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Bila hati tenang, kepala pun tenang. So jangan lupa ya. Jangan lupa Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali minimum. Lepas tu selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Anda akan dapat ketenangan, dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan jadi ahli syurga. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini semua ada hadis-hadis dan hujah-hujahnya. Okey? Okay. So, masalah tekanan mental. Ya, so hidup ini adalah pilihan, dan pilihan adalah kekuatan. Tok Abah selalu sebutnya, hidup ini pilihan. You choose to be happy or otherwise. Untuk stres ataupun tak nak stres. Untuk sedih ataupun untuk gembira. Dalam keadaan normal lah. Janganlah kematian dalam keluarga. Ya, Fadlah Kamsah suka cakap. Pilih untuk gembira. Walaupun ada orang mati dalam keluarga kita, kita gembira. Kau jangan buat pasal. Nabi SAW pun menangis bila anaknya wafat. Anak meninggal, Nabi menangis. Nabi kekasih Allah, manusia teragung, manusia yang paling sempurna, pun menangis. So, no problem untuk menangis. But, choose to be happy lepas tu. Moving forward. Alright? Masalah tekanan mental. Masalah nombor 22 ni pun Tok Abah selalu pesan pada semua pengantin baru. Bila Tok Abah diberi, suruh bagi tip. Kadang-kadang Tok Abah ni macam bukan bidan terjun, Tok Mudim terjun. Sampai je, oleh kerana Tok Abah ada dalam majlis kita, kita minta lah Tok Abah bagi 10 minit tazkirah kepada pengantin baru. Ni semua geng-geng lah. Geng-geng yang kawan-kawan Tok Abah ni. Just because Tok Abah masuk, kerana Tok Abah kita baru masuk aja. Baru masuk, kita lewat sikit jam. Ya, so pengantin dah ada atas stage. Ya, dah selepas ada salam restu. Tok Abah suka ya. Tak ada baling-baling renjih-renjih, baling apa yang beras dan sebagainya, bertiai ya. Baling bertiai itu untuk kalau pengantin tu ayam ya. Kalau pengantin ayam boleh baling beras. Ya, so digantikan dengan salam restu. Fantastic, very good. So Tok Abah masuk je. Fadlah Kamsah, Tok Abah dah masuk. Jom sebelum duduk. Ada Tok Abah kena ya. Sebelum duduk ni kawan lah. Sebelum duduk kat kursi ya. Meja nombor 9. Tolong naik ke pentas kejap. Bagi tazkirah pada pengantin baru dan pada pengantin-pengantin buruk yang ada. Yang kat bawah ni pengantin buruk ni, pengantin lama lah, mak bapak dan yang lain. Ya. So tak apa pun, ialah raikan lah ya. Dan apa nasihat Tok Abah? Bila sudah berumah tangga, berubah. Berubah jadi orang baru. Awak sudah bukan bujang lagi. Dan awak tak ada tanggungjawab yang sangat berat. Ya, bila bernikah aja sepasang manusia, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Maksud hadis, bila kamu bernikah, telah sempurna separuh agamamu. Yang separuh lagi, itulah kena ikhtiar, kena tanggungjawab, kena ada ilmu, kena jalankan usaha, ya, kena betulkan diri, kena berubah. Dan ramai pasangan yang bercinta bertahun, berkenalan bertahun, bertunang pun 6 bulan hingga setahun, 2 tahun, tapi baru 2-3 minggu berumah tangga sudah konflik. Ini Tok Abah baru dapat ya. Banyak masalah ni. Ya, baru-baru ni pun ada. Baru sebulan berumah tangga dah pisah tempat tidur. Cakap pun dah lain macam, marah, maki hamun, hina menghina. Baru sebulan berumah tangga. Sebab kedua-duanya enggan berubah. Ya, tak mendewasa, tak bersebut
enggan mendewasa. Yeah, you must change because you are no longer a single person. You are now married with a lot of responsibilities. Ya, gitu. So, jom kita berubah. So, punca pasangan benci tak berubah perangai. Sejak kahwin, I memang macam tu. I memang anak bongsu. Mak I selalu I pesan. Mak I tolong pesan. Mak I ingatkan. So, sekarang, you lah kena ingatkan I sebab dia bagi alasan. Umur dia pun baru 29, baru 30 tahun. Kahwin umur 33, anak bongsu. So, mak dia selalu pesan. So, dia kata, bukan salah I. You tak pesan. Selalu mak I yang pesan. Dia tak nak berubah. Oi, awak anak bongsu ke, anak sulung ke, anak tunggal ke, you got to change. Everybody. Sebab orang yang berjaya beruntung, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Nabi suruh kita berubah. Apatah lagi anda sudah bertemu dengan satu titik perubahan yang sangat besar, iaitu bernikah. Bila anda berumah tangga, itu titik perubahan yang sangat signifikan. Orang terjatuh pun terus tengadah, orang terjatuh pun terus tengadah, orang jatuh pun terus berubah. Ini kan pula orang bernikah. Faham ke faham? Of course faham. Okay? So please lah guys, keep on changing positively. Jangan, I memang berubah dah. Dulu I rajin, sekarang I dah tak nak exercise. I berubah apa? Fadlah Kamsah cakap berubah, I berubah. Kau jangan lawyer buruk. Dulu I makan sepinggan, sekarang makan 2 pinggan sebab isteri saya pandai masak. I dah berubah. Kau jangan lawyer buruk. Maksud kita perubahan ialah perubahan yang positif, yang membawa kesan-kesan yang positif. Jangan berbangga-bangga dengan perubahan yang tidak membawa kebaikan. Jangan berbangga-bangga dan jangan lawyer buruk. Ya, please lawyer buruk ni kadang-kadang orang menyampah pun. Sekali-sekali nampak cute. Lawyer buruk sesekali nampak cute. Tapi kalau selalu boring tau. Ya, orang menyampah. So guys, kenapa bergaduh, berkonflik sampai nak bercerai-berai? Tak nak berubah. Yang dia pula, dia ni kisah yang Tok Abah dapat ya. Orang minta kaunseling. Dia walaupun dah kahwin, tiap-tiap minggu kena balik ke rumah mak dia sebab dia tak boleh. Dia anak kesayangan ya. Dia tak boleh tiap-tiap minggu ya, dia kena balik rumah mak bapa. Dan rumah mak bapa kena drive. Kalau drive kena 6 jam drive. Kalau drive kena 6 jam. Kalau fly 1 jam lah. Artinya di luar kawasan, di luar negeri. Tak payah sebutlah ya. Ini untuk kerahsiaan orang yang minta kaunseling daripada Tok Abah. So tiap-tiap minggu, Allahu Akbar, just because just because dia anak kesayangan ya, walaupun dah berumah tangga, dia nak balik jumpa mak bapak tiap-tiap minggu ya. Distance kalau naik kereta 6 jam. Jauh tu, mau 400 km distance. Kalau setengah jam weekend kan boleh jalan balik, itu cerita lain. Baguslah ziarah orang tua ya. Tapi kalau 6 jam punya travelling, fahamlah kan. So kena berubahlah. Kena matangkan diri. Come on guys, come on. Ya, ni kes yang Tok Abah ya, temui. Sama jugalah. Walaupun kita tak masih jauh daripada hari raya, ada yang bercerai-berai sebab bergaduh sebab rumah mana nak balik masa raya. Ada. Satu hari Tok Abah tengah penat ni masa Ramadan ya, 28 Ramadan ke 27 Ramadan. Tok Abah masa tu jadi timbalan nazir masjid di Bangi lah ya. Tok Abah tengah penat ya, malam 28 ya Ramadan, so penat ya. Dah lepas tarawih semua tengah bagi-bagi ya, setiausaha masjid telefon, Tok Abah, ni ada sepasang suami isteri datang ke masjid ni. Apa hal? Dia nak bayar zakat ke? Tak. Bukan bayar zakat. Dia nak bercerai. Udah. Malam ni tentang malam Lailatul Qadar ya, bulan 27 kan ya, malam last 10 hari Ramadan. So Tok Abah pun bila dengar itu, Tok Abah pun terus tukar pakaian, terus bergegas ke masjid. Punca, itulah dia. Bergaduh, nak bercerai sebab dua-dua nak balik ke rumah mak bapak masing-masing untuk raya. Mereka baru kahwin, ni raya pertama mereka berumah tangga. Bawa datang naik 2 kereta. So lepas ni kalau Tok Abah, dia tanya, kalau Fadlah Kamsah suruh saya ceraikan saya ceraikan malam ni juga. Wow. Punyalah, ni bulan Ramadan tau. Last 10 days pula tu. Nak kata goblok Kang marah, nak kata bahlul
memang nampak kebahlulan, ya, tapi kita kena raikan mereka. Atau apapun istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak, macam mana aku nak damaikan ni, ya. Tapi Allah bagi ilham, orang tua kan, tak apa bagi ilham, so tak apa pun bagi dapat ilham dari Allah, tak apa pun nasihat. Mereka datang dengan bergaduh, hampir nak bercerai, ya. So mereka balik, ya, pegang tangan, peluk pinggang, ya, dan mereka hantar kereta ke rumah, ya, dan mereka balik, ya, kampung, ya, dengan aman damai. Dan Tok Abah sangat bahagia, sangat lega. Selepas 45 minit, ya, kita nasihatkan mereka di malam 10 akhir Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Allahu Akbar, ya. Bukannya kecil apa nama ujian, ya. So itulah situasi yang kadang-kadang kita hadapi, ya. Baik. So, tadi dah habis, ya. Tok Abah tak perasan tadi, ya. Dah menang si Alcaraz, ya. Alcaraz menang, ya. That means 4 set. Tak apa, tak perasan pun. Set keempat kejap sangat, ya. Artinya memang ialah dia orang muda, ya. Padahal dia main 5 set. Last 3 matches dia main 5 set. Patut letih. Tapi budak 19 tahun, dia jadi champion. So dia sekarang, Alcaraz, ya, pemain nombor 1 dunia sekarang dalam tenis. Ni maklumat tambahan, ya. Sebab tengok Taubat, tengok dah mula peluk-peluk tu, menang lah tu, ya. Taubat, ya, patut Tok Mak tadi menjerit-jerit tadi, ya. Okey. So itu bahagian masing-masing. Dia pun dapat hadiah, tak tahu lah, 3, 4, 5 juta, ya. Hadiah pertama Tok Abah tak tengok dia punya senarai hadiah, mungkin 5 juta, mungkin 3, 4 juta US tau. So tak tahu berapa nilainya sekarang, ya. Baik. So tip yang terakhir untuk hari ni, just nice. Tapi program kita dibawakan oleh webinar pada 29 dan bulan 9 yang Tok Abah akan kenalkan. Tak ingat hari apa, hari Khamis ke hari apa, ya. So cek balik, ya. Tok Abah pun tak ingat. 29 bulan 9 Tok Abah akan buat webinar pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Komunikasi berkesan di tempat kerja untuk agar menjadi pekerja yang bos, kawan sekerja, rakan sekerja dan pelanggan sayang. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Tok Abah akan bagi sekitar 150 petua dan tips yang kau-kau, yang magical, yang miracle. Seronok sangat, praktikal sangat, dan ribuan orang telah mengamalkannya, dapat manfaat yang positif. So datang ke webinar Tok Abah pada 29/9. Tinggal 17 hari, ya. So cepat, ya. So mudah-mudahan, dan kita akan berikan nota yang hebat, ya, nota yang lengkap tentang itu. Ada doa-doa yang boleh kongsi dengan para penikawan di tempat kerja dan sebagainya. Okey. So last yang ke-23 untuk hari ni. Mungkin kalau panjang umur kita bincang esok. Tok Abah sempat kot, ya. Besok Tok Abah akan ke Kedah, ya. Naik kereta api kau. First time Tok Abah nak naik kereta api selepas 20 tahun ke 30 tahun. Dulu pernah naik kereta api dengan keluarga 30 tahun yang lepas. Tapi sekarang dia orang kata sangat selesa, sangat laju, sangat best, ya. Tok Abah akan pergi ke Kedah, insya-Allah pukul 9.50. Sempat ke? Mungkin tak sempat. Mungkin tak sempat Tok Abah nak apa nama, buat FB live. Kalau pukul 9.50, pukul 7 kena bertolak daripada rumah, ya. So mungkin kita sambunglah hari lain. Insya-Allah, ya. So tip yang terakhir ialah kenapa pasangan membenci sampai nak bercerai-berai? Sebab kita kurang hormat pada pasangan. Dah pasangan pun kita tak hormat, akhirnya tak hormat juga pada keluarga pasangan. Ini memang punca bergaduh. You tak respect, ya. Ya Allah, ya. Kita wajib hormati orang lain. Bila kita menghormati diri kita ialah dengan menghormati orang lain. Bila kita hormat orang lain hormat kat kita. Dan ini ialah pasangan anda yang Allah telah datangkan pada anda untuk melengkapkan hidup anda. Anda tidak sempurna. Anda banyak dosa. Tok Abah banyak dosa. Tok Abah banyak kekurangan. Anda banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesilapan. Allah temukan manusia yang juga tidak sempurna. Untuk apa? Untuk melengkapkan, untuk mengimbangi, untuk mendidik, untuk sayang menyayangi, untuk pimpin memimpin dan sebagainya. Jadi hormati mereka. Hormati pasangan, ya. Maka mudah-mudahan anda akan dapat kehebatan, ya, kecemerlangan, dan mudah-mudahan rahmat Allah, ya. Dan terhindar daripada konflik rumah tangga yang sampai berpecah belah. So Tok Abah berhenti kat sinilah, ya. So sebelum
anda mula bosan ya. So happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy buat kerja amal. Yang untuk mereka dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Mereka yang sedang sakit, taubat, nazarkan, bersabar, makan ubat, ikut nasihat doktor, banyak zikir, banyak istighfar. Mudah-mudahan itu pun sebagai ubat. Cari doa manzil, baca doa manzil sebagai ikhtiar untuk merawat sebarang penyakit. Yang mudah-mudahan Allah ringankan beban dan sembuhkan ikut jalan Allah. Ya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.